Baik, bagi mendapatkan angka penuh tentang trend kenaikan kadar dasar semalaman ataupun kadar faedah di Amerika Syarikat ini, kita bersama dengan Haris Ashraf Hasnan. Bawakanlah angkanya, Haris. Ya, Najib, sudah tentu kalau kita melihat unjuran yang dilakukan oleh pakar-pakar ekonomi, sudah tentu melihat kepada peningkatan 75 mata asas sebelum ini, dan ianya menjadi satu realiti seperti yang kita lihat, seperti yang diumumkan oleh Reserve Persekutuan Amerika Syarikat, the Fed sendiri. Dan banyak perubahan ataupun angka grafnya untuk kita teliti waktu ini. Saya nak kongsikan dahulu di mana kalau kita melihat kepada angka ataupun graf yang disediakan di sini, sebenarnya peningkatan 75 mata asas itu merupakan adalah peningkatan yang tertinggi ataupun peningkatan yang paling besar mata asasnya sejak tahun 1994. Jika boleh kita telitikan ataupun melihat kepada angka di sini, di mana 0.75% itu akhir sekali adalah sekitar tahun 1994, dan angkanya mula menurun, dan apabila sekitar tahun ataupun 2012 sewaktu recession, kegawatan, sehingga ataupun 2008, 2012 sehingga sekitar tahun 2017 ia mula menunjukkan kembali peningkatan. Dan COVID-19 telah menyebabkan Reserve Persekutuan Amerika Syarikat mengambil keputusan untuk menurunkannya di bawah melihat kepada di bawah satu angka 0.1%, dan sudah tentu peningkatan pada ketika ini adalah anggaran julatnya adalah 1.5 hingga 1.75, dan 0.75 seperti yang diumumkan semalam sudah tentu akan memberi impak yang cukup besar, sama ada kalau kita nak melihat dalam konteks bagaimana pemulihan ekonomi, kerana apa yang berlaku di Amerika Syarikat sudah tentu akan memberi impak yang cukup besar kepada negara-negara di peringkat global, dan terutama kita nak melihat juga dalam konteks di Malaysia ini, Najib. Okey, sudah pasti kita mahukan juga penjelasan perkara ini dan pastinya impaknya kepada Malaysia juga. Kita bersama dengan pakar pada jam ini, Ketua Ekonomi Mark Ratings Berhad, iaitu Firdaus Rosli, yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Firdaus. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Firdaus, bagaimana untuk kita melihat peningkatan yang disifatkan luar biasa tingginya di Amerika Syarikat ini dan kesannya kepada Malaysia? Adakah kita bakal menyaksikan peningkatan OPR kita? Okey, terima kasih Najib. Beberapa perkara seperti mana yang disebutkan oleh Najib tadi, kadar inflasi di Amerika Syarikat adalah agak tinggi di dalam pada 84%. Kadar pengangguran mereka juga sudah kurang, dan ianya mungkin akan kembali kepada pre-pandemic level pada sekitar sebulan dua nanti. Tak jauh beza pun, 0.1% je. Kadar insurans pengangguran juga, insurans unemployment insurance juga sekarang sekitar 1.3 juta saja. Ia adalah lebih rendah daripada sebelum pre-pandemic. Kalau kita lihat daripada semasa pandemik lepas, kadar unemployment insurance mereka adalah sebanyak 23 juta pada masa itu. Non-farm payrolls pun naik sebanyak 390,000 pada bulan Mei lepas, berbanding ini adalah lebih tinggi daripada berbanding apa yang Dow Jones harapkan, iaitu 328,000. Ini semua bermaksud bahawa pasaran buruh di Amerika Syarikat adalah lebih kuat, lebih kukuh dan lebih stabil pada ketika ini, disebabkan oleh pembukaan ekonomi mereka yang agak luas, agak cepat, dan kebanyakan daripada peniaga-peniaga ataupun ahli-ahli perniagaan mereka sebelum pandemik, mereka menjual aset-aset mereka, dan apabila sekatan-sekatan ekonomi dilepaskan semula, mereka membeli balik barang-barang ini, dan disebabkan oleh itu pasaran buruh mereka akan tinggi, telah menaik tinggi. Mereka membuka peluang-peluang pekerjaan dengan lebih rapid lagi daripada sebelum ni, dan ini menyebabkan kadar inflasi mereka melonjak naik sehingga 8.4%, dan ini juga menyebabkan the Fed terpaksa untuk meningkatkan kadar faedah mereka pada satu tahap yang tidak pernah dibuat pada dekad-dekad yang sebelumnya. Seperti mana yang sebutkan tadi, pada kali terakhir mereka menaikkan kadar faedah selama sebanyak 75 basis point ini adalah pada
tahun 1994. Jadi apa yang akan berlaku sekarang ialah unjuran untuk pertumbuhan KDNK ekonomi dunia akan menjadi lebih perlahan. Ini adalah seselari dengan unjuran bank-bank antarabangsa ataupun bank pelbagai hala di dunia seperti IMF. Mereka mengatakan bahawa ia telah mengurangkan kadar pertumbuhan ekonomi dunia sebanyak 1.3% kepada 3.6% berbanding pada 4.9% pada awal tahun ini. World Bank, Bank Dunia juga mengurangkan unjuran mereka sebanyak 1.2% kepada 2.9%. United Nations juga mengurangkan juga. Dan ini akan menjadikan satu situasi di mana advanced economies ataupun negara-negara maju akan dapat melonjak dari segi perkembangan ekonomi selepas COVID, di mana negara-negara lain akan trail behind ataupun akan mengalami satu situasi di mana dipanggil incomplete recovery. Ini apa yang kita dapat lihat pada ketika ini. Firdaus, bagaimana kita nak meneliti dalam konteks di Malaysia melihat kepada sama ada BNM berkemungkinan senada dengan The Fed dalam membuat keputusan OPR akan datang ini ataupun akan kekal mengambil langkah yang mungkin agak berhati-hati dan tiada kenaikan, pandangan Firdaus? Pada sidang MPC yang sebelum ini, kita kebanyakan pada ahli-ahli ekonomi di Malaysia tidak menjangkakan bahawa Bank Negara akan menaikkan kadar faedah kerana signpost kepada growth ataupun pertumbuhan tidaklah terlalu terang pada ketika itu. Tetapi apabila kita dapat lihat bahawa first quarter ataupun suku pertama tahun ini agak baik, berkembang sebanyak 5%, dan ini membolehkan Bank Negara untuk meningkatkan kadar faedah mereka sebanyak 25 basis point. Disebabkan oleh ini, kami di Mark Ratings merasakan bahawa kadar faedah di Malaysia akan meningkat lagi pada suku kedua pada pertengahan kedua pada tahun ini, sekurang-kurangnya sekali. Pada sebelum ni kita menjangkakan mungkin pada bulan September nanti, tetapi pada bulan depan nanti mungkin juga ada kemungkinannya Bank Negara akan menaikkan kadar faedah mereka pada kadar 25 basis point. Ini sedikit sebanyak adalah disebabkan oleh perkara-perkara yang berikut. Satu ialah pertumbuhan KDNK Malaysia pada suku kedua pada tahun ini akan menjadi lebih baik pada suku tahun pertama. Kita menjangkakan bahawa perbelanjaan swasta akan meningkat mungkin sekitar dalam 2 digit pada suku kedua tahun ini, dan KDNK ataupun GDP growth, real GDP growth pada tahun kedua ni akan meningkat tinggi high single digit ataupun low double digit numbers. Ini akan memberikan signpost yang makna bahawa pertumbuhan ekonomi ataupun economic recovery di Malaysia adalah semakin baik. Itu satu. Nombor dua, yield gap di antara Malaysia dan Amerika Syarikat adalah semakin membesar disebabkan oleh kenaikan sebanyak 75 basis point di Amerika Syarikat pada malam tadi. Itu juga akan memberikan sebab perbezaan daripada monetary policy di antara Malaysia dan Amerika Syarikat tidak boleh terlalu jauh. Okey, itu yang kedua. Selain itu kita dapat lihat kadar pengangguran Malaysia akan menjadi menurun, tapi kita tidak pasti sejauh mana ia akan turun kerana sektor pelancongan masih lagi di bawah kapasiti mereka. Kadar inflasi masih lagi terkawal walaupun ada ura-ura yang ia akan menaik disebabkan oleh bantuan ataupun support daripada dasar fiskal Malaysia yang sedia ada. Result antarabangsa Malaysia juga akan menjadi di bawah tekanan juga pada ketika ini, pada bulan Mei. Ia telah turun kurang daripada 6 bulan daripada retail imports Malaysia. Jadi ada baik dan ada buruknya pada ketika ini, tetapi saya dapat rumuskan di sini bahawa daripada kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat akan terkesan juga secara langsung atau tidak langsung di Malaysia.
Okey, Firdaus, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Ketua Ekonomi Mark Ratings Berhad. Kita membincangkan dan juga mengulas tentang kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat sebanyak 0.75% mata peratusan dan juga bagaimana kesan dan impaknya kepada OPR di Malaysia. Itu sudah pasti kita akan lihat dari masa ke masa.